Okey, jadi hari ni Syida nak ceritakan kisah seram yang pernah berlaku pada diriku. Kisah ni tak adalah seram sangat. Maybe korang pernah hadapi kisah lagi seram lah. But for me, still agak seram. Sebab ini memang betul-betul berlaku. Bukan ambil daripada mana-mana atau buat-buat ke tak. So, ada 4 kisah semua. Dah ready semua? Jom. Okey, kisah yang pertama. Kisah barang jatuh. Okey, masa ni Syida sedang mengajar di salah sebuah sekolah lah sebagai guru ganti. Masa tu tengah percubaan PT3. Jadi kita pun kena marking paper lah kan, sebab dah nak dekat due date tau. Okey, jadi hari tu pun Syida duduklah dekat sekolah marking paper sampai pukul 4 petang. Okey, dan masa tu ada lagi seorang cikgu lah. Okey, dan cikgu tu pun balik. Okey, jam menunjukkan 4.20 petang. Okey, masa tu dah tak ada siapa-siapa, sunyi sepi. Tiba-tiba ada barang jatuh. Pop, jatuh. So dalam hati, apa benda jatuh? Tadi tak dengar apa-apa kan, sunyi sepi je. Okey, nak kata angin, tingkap tutup. Nak kata angin aircon tak buka. Jadi kat sebelah sana lah yang jatuh tu. Jadi apa lagi, memang cuak jugalah. So Syida pun habiskan 2-3 paper lagi marking, and then terus keluar dari bilik guru. Dan masa tu nak pergi thumbprint. Okay, di pejabat memang tak punch card. Di pejabat memang pejabat pun dah kunci dah. Maksudnya semua dah tak ada. Syida seorang lah kat situ. Okey, cerita nombor 2. Okey, cerita kedua ni tentang seorang budak hitam. Okey, cerita ni berlaku masa tu Syida mengajar di salah sebuah sekolah rendah. Okey, kelas petang. Okey, so ada 2 budak perempuan ni. Dia datang awal tau. Okey, hari tu lah dia datang awal. Kelas start 2.30, dia datang pukul 1 lebih. Okey, dan kat sekolah memang tak ada siapa-siapa. Sebab masa tu hari Jumaat, tengah solat Jumaat kan. Pejabat pun tutup lah, rehat. Bila rehat yang agak lama, dia orang pun balik rumah kan, 12.30 hingga 2.30. Jadi tak ada siapa-siapa dekat sekolah melainkan 2 budak perempuan ni. Okey, so diorang ni datang. Diorang ni boleh pula menari-nari dalam kelas, gelak-gelak dalam kelas, kuat betul suara diorang. Okey, nak dijadikan cerita, diorang pun rakam lah apa yang diorang buat tu. Diorang pun ambil gambar. Okey, bila diorang tengok balik gambar tu, rupanya ada seorang budak lelaki yang memerhatikan. Okey, budak lelaki tu dia pendek, hitam sangat. Dan dia pakai baju cheongsam merah, dan dia pakai kopiah merah, dan dia bawa payung warna merah. Jadi okey, kalau kita fikir logik mungkin ada budak yang main kat atas sukut. Tak. Okey, itu tingkat 3 Siapa pula budak yang nak naik sampai tingkat 3 tanpa ibu bapa dia? Itu yang pertama. Yang kedua, pemakaian dia pelik sangat. Pelik. Baju cheongsam dengan payung, pelik sangat. Okey. Dan yang ketiga, masa tu handphone biasa je, tak boleh edit. Memang kamera MP3 biasa. Tapi so maksudnya mustahil lah budak-budak ni nak edit kan. Memang tak boleh edit. So saya tengok. Okey, saya tengok memang real. Mula budak tu ada dekat sebelah pintu. And then dia makin dekat. Firasat saya lah, saya rasa that is CIN Islam.
Mungkin dia nak solat ke apa. So budak-budak ni bising sangat. Dia pun main tengok lah apa benda bising. Itu firasat saya. Tapi Alhamdulillah tak berlaku apa-apa kat budak perempuan ni. Saya pun nasihat lah, janganlah duk buat bising time waktu-waktu solat ni kan. Itu cerita nombor 2. Okey, cerita nombor 3. Dia yang awal tadi tak seram sangat. Ni dah makin seram lah. Okey, cerita ni berlaku masa Syida belajar di college. Salah sebuah college di Perak. Okey, masa tu masa tahun tu memang kritikal tau. Maksudnya apa? Maksudnya ada rasukan beramai-ramai. Okey, mula 2-3 orang, tapi disebabkan lecturer ataupun ustazah tu dia panggil silap orang. Dia bukan panggil ustaz, dia panggil bomo. Bila bomo ni dia macam hantar lagi benda dia sebab dia nak orang panggil dia lagi untuk dapat duit. Okey, jadi hampir ataupun 30 lebih lah yang kena rasuk. Okey, bila benda ni berlaku, banyaklah gangguan di sekitar hostel selepas tu. Okey. So saya masa tu senior. Saya one of wakil pelajar, so saya rapat jugalah dengan semua pelajar termasuk junior. Okay, so saya pergilah bilik junior tu. Saya pergi dengan kawan saya. Okay, and then diorang bercerita tau. Diorang cakap, Kak, kami semalam ada orang ketuk pintu. Tok. Okay, and then orang yang ketuk pintu tu cakap, Cu, bukalah pintu, jomlah main dengan nenek. Korang dengar ni, korang boleh percaya tak? Klise sangat kan, tak boleh percaya kan. So saya dengan kawan saya gelak. Memang kita orang tak percaya langsung. Tipu lah, mana ada nenek kebaya lah apa, tipu. Sebab cara dia cerita tu macam dalam filem. Macam kalau dia cakap ada orang ketuk tu make sense lah. Ini nenek kebaya nak masuk lah, nak main lah. Macam pelik lah cerita tu. Memang tak percaya lah. So saya tak percaya dengan kawan saya. Saya gelak-gelak lagi. So dia cakap, okay, kalau tak percaya tidur sini. Badan kita orang tak tidur situ, kita orang balik bilik. So bilik kita orang, kita tidur berdua je. Okay, so malam tu saya dengar ada bunyi tapak kaki dekat dinding. Okay, kalau bunyi tapak kaki dekat lantai lain tau dengan bunyi dekat dinding. Lain, cuba korang buat demo. Lain bunyi dia. And benda tu bukan seminit 2 minit, benda tu sejam atau 2 jam. So siapalah yang nak jalan depan pintu sampai sejam 2 jam? Okay, kalau fikir logik, you dah jalan tu, that's it lah, jalan and then sampai hujung tak dengar lah kan. Ini sampai sejam 2 jam bunyi tapak kaki dekat dinding. So memang berpeluh-peluh lah malam tu. Baca ayat kursi, baca 3 kul. Okay, akhirnya tak ada dah bunyi tu dan kita pun tidur. Esok tu saya tanya kawan saya, Nora, nama dia Nora, dengar tak bunyi tapak kaki dekat dinding? Dengar tak bunyi semalam? Dia cakap dia dengar. So means that I am not in dreaming. Bukan mimpi lah, mandi pun dengar. So kita macam, sebab kita belagak sangat kot semalam. Okay, so tak nak belagak dah. Kalau percaya ke tak percaya, jangan sombong. Okey, kisah nombor 4. Kisah ni berlaku masa saya pergi kursus lah. Masa saya kerja dulu dekat resort di Lumut Perak. Okey, so resort ni dalam website cantik, tapi bila kita pergi, indah kabar dari rupa. Resort ni seolah-olah tak ada pengunjung tau. Maksudnya seolah-olah kita orang ni lah yang macam meramaikan kawasan tu. Tak ada pengunjung lain. Sunyi gila lah resort tu. Resort tu macam apartment lah. Dia punya bilik tu macam apartment. Okay, so kita pun diberi bilik, ada ruang tamu, dapur dan 2 bilik dalam rumah tu. Dia macam apartment lah. So satu rumah tu 4 orang. Okay, so nak dijadikan cerita, malam pertama kita tidur situ 3 hari 2 malam. So malam pertama saya dengar something. Saya dengar bunyi orang alih perabot. Okay.
Okay, at first kita macam positif, mungkin ada orang ahli perabot kot, dia nak I don't know, dia macam nak, dia rasa macam perabot tu mengganggu ke, dia nak alih ke, okay, tak apalah. But then bunyi tu makin dekat dan makin dekat. Okay, mula bunyi tu macam dekat atas tau, lepas tu macam dekat ruang tamu dan macam dekat dalam bilik. So kita pun baca, orang tak ada tidur. Dan saya tengok kawan saya pun tak tidur. Saya tanya dia, dengar tak? Dia cakap, dia dengar. Okay, so keesokannya semua hari kusum macam biasa. So malam esok tu kita dah tak berani dah nak tidur bilik tu. Kita pergi bilik sebelah. Okay, rupanya diorang pun dengar something masa malam pertama. Diorang dengar bunyi tapak kaki jalan pukul 1-2 pagi. Okay, masa kita dengar pun bunyi perabot tu pukul 1-2 pagi juga. 1 pagi kot. Dan lama lah bunyi tu. Bunyi tapak kaki tu pun lama juga diorang cakap. Maksudnya kalau ada orang jalan, mestilah dengar dalam seminit macam tu. Ini lama gila. So maksudnya diorang pun dengar. Dan bila esok tu kita nak balik, kita orang dengar banyak cerita lah. Even yang pergi kursus tu ada juga ustaz-ustazah kan. So ustaz pun diganggu sebenarnya. Maksudnya ramai lagi yang kena ganggu, bukan kita orang je. So itulah kisah nombor 4. So benda-benda ni memang ada lah. Dalam Quran pun ada sebut pasal benda gaib. Dalam Quran pun ada sebut kita kena percaya pada benda gaib kan. Jadi it's not impossible. Bukan, maksudnya kita tak boleh tak percaya. Sebagai seorang Muslim kita kena percaya. Cuma janganlah terlalu fanatik sangat. Dan janganlah kita pula duk mencari-cari benda. Okay, so sebenarnya saya kongsikan pengalaman ni sebab ialah sebagai iktibar untuk kita, supaya kita tidak sombong, supaya kita tidak buat perkara-perkara yang mungkin ada makhluk lain tak suka. Okay, yang Allah tak suka. Okay, korang bolehlah komen dekat bawah kalau korang ada cerita-cerita seram yang lain. Mungkin Syida boleh jadikan konten, ataupun Syida boleh buat cerita pendek. Okay, dan korang komen lah, mungkin korang ada pengalaman yang sama yang korang pernah alami. Okay, so that's it for today. Jangan lupa subscribe, like dan komen, sebab ada hadiah menarik bila dah cukup 1 subscriber. Okay, semoga jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum. Peace.